Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya clear Hari ini kita akan masuk tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung, iaitu dalam buku teks dia bab yang ke-9. Jadi dalam tajuk ni yang kita tinggal, tak silap saya, tak ada tinggal lah. Gerah-gerakan dah sudah, ketaksamaan linear dah sudah, sukatan serakan dah sudah. Bermakna nota kita buku tu patutnya dah habis. Okey, kebarangkalian peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua lebih atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sebagai contoh, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas adalah gunting batu, gunting kertas, gunting-gunting, batu gunting, batu kertas, batu-batu, kertas gunting, kertas batu, kertas kertas. Sebagai contoh, dalam satu mangkuk, cerita dia senang je. Dalam satu mangkuk ada A, B, C. Ada bola A, B, C. Kalau awak ambil sekali, mungkin awak dapat A, mungkin awak dapat B, mungkin awak dapat C. Tapi kalau awak ambil dua kali, dia banyak kemungkinan yang boleh keluar. So, kemungkinan yang boleh keluar kalau A, B, C, A, B, A, C, B, A, B, C. Jadi kalau kita buat gambar rajah pokok A, B, C. Okay, untuk yang pertama kita dapat A, mungkin kita dapat A, mungkin dapat B, mungkin dapat C. Yang pertama mungkin kita dapat B, yang kedua mungkin kita dapat A, mungkin kita dapat B, mungkin kita dapat C. Yang ketiga kita dapat C, mungkin kita dapat A, mungkin kita dapat B, mungkin kita dapat C. Yang ini akan dapat result dia AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Ni ada 9 elemen. NS sama dengan 9. Jadi secara generalisasinya, apabila dua kali awak ambil, NA, bilangan benda yang pertama awak ambil 3, darab dengan 3. Jawapan dia, NS dia 9. Ni ada peristiwa bergabung. Dalam tajuk ni kita belajar dua benda. Satu peristiwa bergabung yang ada kaitan dengan orang lain ataupun bersandar, ada yang tidak bersandar. Jadi kita teruskan. Ini contoh dalam buku teks. Okey, 5 keping kad berlabel dengan huruf tekun dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan kotak secara rawak satu demi satu tanpa pengulangan. Okey, jadi tekun. Bila dia dah ambil, dia tak letak balik. Jadi kalau ikut formula yang ke atas ni tadi, formula dekat atas, berapakah jumlah sampel dia? Okey, jadi yang pertama kali kita ambil, kita ada 5 benda, TEKUN. Yang kali kedua kita ambil, kita ada 4. Maknanya nilai sampel dia adalah 20. NS dia adalah 20. Jadi kalau kita listkan TE, TK, TU, TN. TE, TK, TU, TN. ET, EK, EU, EN. ET, EK, EU, EN. KT, KE, KU, KN. Dan UT, UE, UK, UN, NT, NE, NK, NU. Maknanya semua sekali ni ada 20. Ada 20. Jadi kalau 2 keping shilling di lambung A dan G. Ada shilling, depan dia A, belakang dia G. Angka dan gambar. Jadi mungkin awak baling tu, awak akan dapat A. Mungkin kali pertama awak baling, awak dapat G.
Yang ke petak kedua awak baling, awak mungkin dapat A, mungkin awak dapat G. Jadi hasil dia AA, AG. Yang ini AA, GA, GG. Okey, Syuhada, boleh faham? Okey. Jadi kalau perkataan dia adalah contoh padu. Perkataan dia padu. Satu kad diambil tanpa pengembalian. Penting ayat tanpa pengembalian ni sebab kalau lain dia ada benda yang lain. Senaraikan kesudahan. Satu kad diambil tanpa dua kad diambil tanpa pengembalian. Senaraikan kesudahan yang mungkin. Jadi kalau dalam kes ni dia akan ada PA, PD, PU, AP, AD, AU, DP, DA, DU, UP, UA, UD, UU tak ada lah. Sebab dia ambil tanpa pengembalian. Okey. Okay, kita tengok dia punya contoh. Dua buah buku dipilih daripada sebuah rak buku yang mengandungi dua buah buku sejarah S, sebuah buku geografi G dan sebuah buku matematik M. Okey, sekarang ni dia kata ada S, ada B, ada G. Dua buah buku dipilih secara rawak. Jadi mungkin kita ada SG, mungkin kita ada SM, mungkin kita ada GS, mungkin kita ada GM, MS dan MG. Okey, jadi ada 6. Kalau ikut dalam NS, NA, NB tadi, NA darab NB, yang pertama sekali bila kita ambil, kita ada 3 kemungkinan. Yang kedua kita ambil, kita ada 2 kemungkinan. So jawapan dia 6. Jadi betul lah ada 6 benda yang kita list. Okey. Jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Okey, apa maksud dia? Najihah. Okey. Apa awak boleh bagi tahu jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak? Ni anak yang pertama, ni anak yang kedua. Apa kemungkinan yang boleh keluar? Laki perempuan, bagus. Perempuan lelaki, bagus. Perempuan-perempuan. Laki-laki. Jadi ada 4. Okey, cantik, bagus. Okey, sebiji dadu adil di lambung dan sekeping shilling adil di lambung secara serentak. Ni banyak. Jadi kalau yang ini, okey, kita buat kotak. Buat kotak. Buat kotak. Tak cantik lah kotak cikgu. Okey, yang ini adalah dadu adil. Dadu adil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dadu yang tak adil macam cerita Alibaba Bujang Lapuk tu, yang dia punya dadu tu ada nombor 2 je. Yang itu dadu tak adil. Dia adalah orang yang pandai. Kenapa? Sebab dadu yang dia pakai semua nombor 2. Jadi kemungkinan untuk dia dapat nombor 2 tu perfect. Tu yang dia berani bagi beribu-ribu darham tu. Dan kalau awak tengoklah cerita tu. Saya tak tahu awak tengok ke tak tengok lagi dah cerita macam tu. Okey, yang ini akan jadi okey, 1A, sebab dia kata dadu adil daripada dulu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Kemudian ada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Okey. Jadi, berapa kesudahan yang ada? NS sama dengan 12. Okey. Nombor 4. Azhar dan Kaiming bermain maksimum 5 set perlawanan badminton. Pemain yang berjaya memenangi 3 set ialah menang, pemenang. Okey, apa yang dia punya ni kebarangkalian dia? Kebarangkalian dia ada 25. Mungkin Azhar, ni Azhar, ni Kiming. Azhar ni mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Menang, kalah. Menang, kalah. Menang, kalah. Menang, kalah. Menang, kalah. Bila dia senaraikan, bila dah 3 kali menang, maknanya perlawanan tu tamat. Jadi kalau ikut kat dalam jawapan buku teks, yang ini dia kena fikir panjang sikit. Muka surat 300. Dia ada situ banyak ada 25. Ada 25 tak silap cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 20. Ada 20. Okey. Ini banyak lah. Dia akan berhenti bila dia 3 kali menang. Kalau macam ni, dia kalah, menang, menang. Kemudian dia keluar menang. Menang. Habis lagi game tu. Tapi kalau awak buat lebih mudah lah. Buat yang lebih mudah. Awak buat game ni ada 5 game. 5 game. Azhar menang ataupun Kiming menang. Ni Azhar menang ataupun Kiming menang. Azhar menang ataupun Kiming menang. Azhar menang ataupun Kiming menang. Nanti dia akan keluar lah. Yang ni AAA dah boleh ambil lah. AAK tak boleh ambil. AAK kena tunggu yang keempat. AAKA. Okey, peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, awak boleh tengok dekat sini Awak baca dulu sekejap. Awak baca dulu sekejap. Sekejap lagi kan saya teruskan lagi.
Okey, peristiwa bersandar dan tak bersandar. Okey. Peristiwa bersandar ni kalau awak ambil dia, contohnya hari ni hujan. Esok tak ada kena mengena dengan hujan ni. Jadi besok mungkin tak hujan ataupun hujan. Dia tak ada kena mengena dengan orang yang sebelum ni. Tapi kalau dia bersandar, contohnya kalau awak ambil, dia kata dalam kes 2, kad berhuruf konsonan yang dipilih pertama kali dipulangkan ke dalam kotak itu. Contohnya dalam satu bakul ada paku kad ni. Kalau tak bersandar, awak ambil tak letak balik, tak dipulangkan. Tapi kalau awak ambil letak balik, dia dikira sebagai bersandar. Bersandar. Okey, contoh 2. Kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar. Berikan justifikasi anda. Mendapat angka sebanyak 2 kali, apabila shilling adil dilambung 2 kali. Yang ini tak bersandar. Kenapa tak bersandar? Sebab tak ada kaitan awak baling 2 kali tu dengan shilling tu. Okey, mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Yang ini pun tak bersandar. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Yang ini dia adalah bersandar sebab dia pakai dan. Okey, mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Yang ini tak bersandar. Yang ini kenapa dia bersandar? Sebab dia mesti ada ni, baru boleh ada ni. Kalau awak tak dapat angka dalam shilling adil, peristiwa tu tak berlaku. Okey, D. Mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel baik, satu semi satu tak dengan pemulangan. Yang ini bersandar. Bersandar. Sorry, yang ni betul tadi saya cakap tak bersandar Yang ni tak bersandar. Yang sorry, semula. Cikgu terangkan balik. Ada salah faham. Okey, yang ini dia bersandar. Yang ini dia tak bersandar. A ni tak bersandar kerana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling yang kedua. Maknanya awak baling yang shilling yang ni tak ada kena-mengena dengan orang ni. Kemudian B, mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Yang ini pun tak bersandar sebenarnya. Cikgu dah buat betul dah tadi. Cikgu terkeliru balik. Mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas tanpa pemulangan. Peristiwa ni bersandar. Bersandar kerana dia tanpa pemulangan. Kita tengok balik ke atas ni tadi. Peristiwa bergabung bagi kes 1 ialah bersandar kerana tidak dipulangkan.
peristiwa untuk kes 2 tidak bersandar kerana dipulangkan. Okey. Mendapat dua keping kad yang berhuruf sama apabila dua keping kad dengan pemulangan. Bila dengan pemulangan je, dia mesti tidak bersandar. Okey. Tentukan sama ada jarum putaran roda bertuah berhenti pada sektor yang sama 2 kali berturut-turut. Yang ini bersandar ke tak bersandar? Husnina. Bersandar ke tak bersandar? Hello? Okey, apabila dia bersandar, apabila tidak bersandar? Bila dia ada pemulangan, dia adalah tak bersandar. Kalau dia tak ada pemulangan, dia adalah bersandar. Ni dia tak ada pemulangan. Makna dia tak bersandar. Dia tak ada pemulangan. Mana ada pemulangan? Roda tu memang roda yang sama lah. Okey. Pilihan 2 orang murid lelaki daripada sekumpulan murid perempuan, murid yang terdiri daripada 10 orang, murid perempuan dan 14 orang murid lelaki secara rawak. Secara rawak. Jadi yang ini dia bersandar ataupun bukan? Syuhada. Ia adalah bersandar. Okey, tengok balik masuk bersandar dengan tak bersandar ni. Bersandar, dia kad berlabel kad konsonan pertama yang dipilih tidak dipulangkan ke dalam kotak P. Yang ini sama lah. Budak yang pertama yang dipilih tidak dipulangkan dalam kumpulan tu balik. Maka dia bersandar. Menjawab 3 soalan objektif yang mempunyai 4 pilihan jawapan masing-masing dengan betul sekiranya setiap soalan dipilih secara rawak. Okey, yang ini dia bersandar ataupun tak bersandar? Yang ini dia tak bersandar. Okey. Kotak P mengandungi 2 keping kad berwarna merah dan 3 keping kad yang berwarna hitam, manakala kotak Q mengandungi 5 keping kad berwarna merah dan 6 keping kad berwarna hijau. Sekeping kad dimasukkan semula. Maknanya dia ada pemulangan. Bila dia ada pemulangan, dia adalah bersandar. Tengok yang ini dia tak ada pemulangan Okey, Vincent dan Bajat menduduki ujian sejarah di sekolah. Vincent dan Bajat lulus dalam ujian sejarah. Okey, yang ini dia tak bersandar. Tak bersandar. Sebab tak ada kena-mengena Vincent dengan Bajat. Kalau Vincent dengan Bajat tu ada kena-mengena, mana dia bersandar. Kebarangkalian 2 peristiwa yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad berlabel dengan huruf PAMERAN dan sebuah kotak G mengandungi 5 keping kad berlabel 3, 5, 6, 8, 11. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak F dan kotak G masing-masing. Tentukan sah konjektor rumus kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap. Okey, kalau tengok mendapat huruf P dalam pameran adalah 1 daripada 7. NP. NP adalah 1/7. Okey, untuk yang mendapat huruf nombor genap, awak ada 6, 8. Jadi, nombor genap NG adalah 2/5. Jadi mula-mula nak tengok dia bersandar ataupun tak bersandar. Kalau dia tak bersandar, maka formula dia adalah darab sahaja. Jadi 1/7 darab dengan 2/5. Jawapan dia adalah 2/35.
sama macam ni. Okey, satu lagi cara adalah menyenaraikan semua kesudahan. Menyenaraikan semua kesudahan. Tapi kalau macam ni, kalau awak senaraikan ada 35. Jadi banyaklah. Jadi pakai formula lah yang lebih baik. Okey. Sekeping 2 biji dadu adil di lambung. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis kesudahan yang mungkin. Okey, yang ini 1, 1, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2,
5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4. Awak buat kurungan lah. Saya malas nak buat kurungan. Jadi awak buat kurungan. Okey, tentukan nilai sampel. Nilai sampel 6 darab 6 lah. Jadi jawapan dia nilai sampel adalah sama dengan 36. Tentukan sah konjektor rumus. Konjektor rumus mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu yang kedua. Okey, dadu yang pertama nombor ganjil. Maknanya ni boleh, yang ni boleh, yang ni boleh. Okey, yang ini semua boleh. Untuk dadu yang pertama. Saya buat cara kita nak pilih. Kalau dan mesti dua-dua syarat baru boleh ambil. Okey, ni dadu yang pertama. Okey, ni dadu yang pertama, dia nombor ganjil. Dan dadu nombor yang kedua adalah bernombor perdana. Bernombor perdana adalah kawasan 2, 3, 5. Okey, macam mana kita nak tahu jawapan dia? Jawapan dia adalah tempat yang bersilang. 1, 2, 2, 3, 2. Ni nampak dia bersilang. Lima, 2. 1, 3. 3, 3. 5, 3. 1, 5. 3, 5. 5, 5. Itulah jawapan dia. Jawapan dia. Okey, saya tinggalkan awak sekejap dengan cerita Kamal ni. Kamal. Jadi, kejap lagi saya tunjukkan macam mana nak jawab.
Okey, Kamal memilih 2 biji guli secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli. Merah, kuning, 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 hijau. Guli pertama yang dipulangkan dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Jadi saya nak tanya, Anis Khairia, ada tak kemungkinan awak dapat merah-merah? Ada tak awak dapat merah-merah? Ada, sebab dia pulangkan balik. Dia pulangkan balik. Maknanya kalau macam ni, yang pertama awak ambil, awak ada 5. Yang kedua awak ambil, awak masih ada lagi 5 guli. Maknanya semua sekali 5 darab 5 ada 25. Jadi yang ini kita nak senaraikan banyaklah. Jadi tentukan, nanti awak akan ada MK1, MK2, MK3, M hash KM, K2M, K3M, hash M. Banyak banyak. Ada 25. Tapi dia kata kebarangkalian bahawa kedua-dua guli yang dipilih berwarna kuning. Jadi K1, K2, K1, K3, K2, K1, K2, K3, K3, K1, K3, K2. Itu jawapan dia. Sebab dia nak kedua-duanya kuning. Kuning tu dikira sebiji-sebiji. Maknanya ada 3. Jangan awak kira 1. Mesti kira 3. Okey, bagaimana anda menentukan peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Okey, kebarangkalian. Bersandar tak bersandar tadi, kalau kita tengok balik, dia kalau ada pemulangan, dia adalah bersandar. Dia kalau tidak dipulangkan, mana dia bersandar. Kalau dia ada pulang, mana dia tak bersandar. Okey, kotak A dan kotak B mengandungi kad berlabel dengan nombor 3579 dan XYZ. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak A dan kotak B. Hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Okey, mula-mula kita senaraikan dulu. 3X, 3Y, 3Z, 5X, 5Y, 5Z, 7X, 7Y, 7Z. Kemudian 9X, 9Y, 9Z. Sebab dia ambil daripada kotak A, kemudian dia ambil daripada kotak B. Kemudian dia kata, hitung kebarangkalian mendapat faktor 9 dan huruf Z. Faktor 9 dan huruf Z. Maknanya faktor bagi 9, 3 dan 9. Dan dia mesti dapat yang second card tu mesti Z. Jadi jawapan dia adalah 3Z dan 9Z. Jawapan dia adalah 2 per berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 per 12. Maknanya ada 2 benda banding dengan 12 benda yang sampel. Ini adalah NA, yang ini adalah NS. Okey.
Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu. Warna guli dicatat. Hitung situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey, awak try tengok dulu sekejap. Okey, sambung balik. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Bermakna kalau pertama kali dapat merah, yang kedua mungkin dapat merah juga. Gambar wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Kalau gambar rajah pokok ni, kalau ikutkan dia punya ni, memang besar lah pokok dia ni. Sebab banyak dia punya tu, ada 8 biji guli hijau. Okey. Tapi dia buat ringkas sahaja. Dia buat yang pertama, yang kedua mungkin dia, yang ataupun dapat merah. Yang ini dia mungkin dapat merah. Yang ini dia mungkin dapat hijau. Dengan dia kata tambah habis tapi dia punya dia ada 9 benda. Daripada yang hijau awak nak tu, awaknya kebarang kalian, maknanya sekarang ni awak dah ambil 1. Dalam ni ada lagi 7 sahaja. Jadi 7/8. Maknanya 7/8. Yang ini ada 7 daripada semua sekali 8. Dan untuk merah pula, dia adalah 1/8. Sebab awak kira daripada 1 ni ada 8 lagi tinggal. Yang 1 ni dah ambil. Okey, kalau yang pertama merah, awak 1/9. Yang kedua dia hijau. Hijau dia adalah 8/8. Kenapa 8/8? Sebab
Bila awak dah ambil merah ni, hijau yang dalam ni semua adalah berwarna hijau. Jadi dia kata, mendapat guli kedua berwarna merah. Jadi, hijau dan merah, kita buat 8/9 darab 1/8. Jawapan dia 8/72 sama dengan 1/9. Itulah jawapan dia. Nombor 1. Nombor 1. Kalau dia kata kedua-dua tu berwarna hijau. Kedua-dua berwarna hijau. Kedua-dua guli berwarna hijau. Maknanya hijau-hijau. 8/9 darab dengan 7/8. Jawapan dia 56/72. Nak kecil boleh, tak kecilkan pun tak apa. Habis. Yang ini kita kena banyak lagi soalan-soalan supaya kita lebih faham. Okey, senaraikan. Kotak K dan kotak L masing-masing menggunakan 4 keping kad berlabel dengan huruf. Bayu dan 125. Sekeping kad dipilih secara awal daripada kotak K dan L masing-masing. Jadi, dia akan ada B1, B2, B5. Apa lagi yang ada syuhada? Dia ambil daripada kotak K, kemudian dia ambil kotak L. Ada tak dia ada AA? Okey, fahamkan soalan dulu. Dia ambil daripada kotak K, kemudian dia ambil daripada kotak L. Jadi dia akan ada A1, A2, A5. Kemudian ada Y1, Y2, Y5. Kemudian U1, U2, U5. Okey, jadi dia kata hitung kebarangkalian mendapat huruf vokal dan nombor genap. Huruf vokal, maknanya yang ini habis lah, tak ada lah. Ni tak ada lah. Ada ni dan nombor genap. A2, U2. Jawapan dia A2, U2, 2/12 ataupun 1/6. 2/12 ataupun 1/6. Okey, kita tengok lagi soalan bawah dia. Sebiji dadu adil yang mempunyai 4 muka dilabelkan dengan 1, 2, 3, 4. Ini saya pun tak faham macam mana dia punya dadu adil dia 4 muka. Dadu itu dilambung 2 kali dan nombor yang berada di muka bawah dicatat. Dengan menyalakan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat nombor ganjil. Dia akan ada 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Kebarangkalian kedua-dua nombor ganjil 1, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3. Jadi, senaraikan 1, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3. Maknanya, jawapan dia adalah 4/16. 1/4. Okey, berdasarkan kajian, kebarangkalian hari hujan di Gunung X pada bulan Mei ialah 0.45. Hitung kebarangkalian Gunung X mengalami 2 hari hujan berturut-turut. Yang ini kita buat pakai gambar rajah van ataupun gambar rajah pokok. Mungkin hari pertama hujan ataupun hari pertama tak hujan. Okey, yang hari kedua hujan, hari ketiga tak hujan. Hari kedua tak hujan. Hari pertama hujan, hari pertama tak hujan, hari kedua hujan, hari pertama tak hujan, hari kedua pun tak hujan. Jadi yang ini 0.45, yang ini pun 0.45. Jadi 0.45 darab dengan 0.45, maknanya hujan dan hujan. Jadi jawapan dia adalah 0.45 darab 0.45. Berapa jawapan dia?
Kalkulator, tolong kejap. 0.025. Jadi kalau orang cakap dengan awak sekurang-kurangnya 1 hari hujan. Sekurang-kurangnya 1 hari hujan, awak boleh ambil ni. Kalau dia katalah sekurang-kurangnya 1 hari hujan, boleh ambil ni, boleh ambil yang ni. Sekurang-kurangnya 1 hari hujan. Ataupun yang ini. 3 boleh ambil. Okey. Nombor 4. Yang ini semua salin kat dalam buku nota. Kotak T mengandungi 5 keping kad berlabel celik. 2 keping diambil tanpa pemulangan. Kalau tanpa pemulangan ni, dia adalah tidak bersandar. Tengok atas balik. Kalau dia ada tanpa pulangan, dia bersandar. Okey, silap. Dia bersandar. Okey. Kad pertama adalah huruf konsonan dan kad kedua berlabel vokal. Jadi mula-mula kita senaraikan dulu. CE, CL, CI, CK, EC, EL. EC dengan CE tu lain EI, EK, LC, LE, LI, LK. Kemudian ada IC, IE, IL, IK. Last KC, KE, KL, KI. So ada 20. Hitung keberangkal mendapat huruf pertama konsonan dan huruf kedua berhuruf vokal. Okey, CE boleh tak CE? Apek? CE boleh tak CE? Pertama konsonan, yang kedua vokal. Boleh tak? Apek tak jawab. Alia Maisara. Okey. Saya nak awak tentukan dia boleh ke tak boleh. CE boleh tak? Pertama konsonan, yang kedua vokal. CE boleh. CL? CI? EC? EC tak boleh sebab dia pertama mesti konsonan. Dia adalah LE, LI, KE, KI. Jadi senaraikan balik. CE, CI, LE, LI, KE, KI. So ada 6 per berapa semua sekali? Najihah. Iman Nur Sofia. Semua sekali berapa data? Semua sekali adalah 24. Apa pula 24 pula? 20. 20. So, 3 per 10. Okey, nombor 5. Sebuah kotak mengandungi 12 biji mentol. Dalam kotak mentol itu terdapat 2 biji yang terbakar. Maknanya, yang terbakar, probability yang terbakar adalah 2 per 12. 2 biji mentol dipilih secara rawak dengan melakarkan gambar raja pokok. Hitung keberangkalan mendapat kedua-duanya mentol terbakar. Jadi, terbakar, tak terbakar, terbakar, tak terbakar, terbakar, tak terbakar. Jadi, dia kata keberangkalan mendapat kedua-duanya terbakar. Jadi, kita buat 2 per 12. Okey. Yang ini adalah 1 per 11. Kenapa 1 per 11? Sebab bila awak dah ambil satu, katakan yang ini yang terbakar. Awak dah ambil satu, mana tinggal ada lagi satu lagi. Dia semua sekali ada 11. Maknanya 2 per 11 darab 1 per 11. Jawapan dia 2 per 121.
habis. Okey, yang bawah ni adalah lebih kurang sama je dengan yang atas-atas tadi. Okey. Okey, kita ulang balik dekat atas. Hari ni kita belajar kebarangkalian peristiwa bergabung. Dia bergabung apabila ada lebih daripada satu. Contohnya, ada A, B, C dalam satu mangkuk. Awak ambil 2 kali. Maknanya, adalah A, B, A, C dan sebagainya. Kemudian, dia kata, kalau kita nak tahu dia punya bilangan sampel, darabkan dengan bilangan NA, darab NB. Contoh, kalau A, B, C ni, awak dah ambil yang mula-mula awak ada 3 peluang. Yang kedua, awak ada 2 peluang. Sebab awak dah ambil satu kan, ada 2. Jadi, jawapan dia ada 6 sahaja. Tapi kalau awak masuk balik huruf tu, awak akan dapat 3 darab 3. Kalau awak tak pulang balik, awak ada 2. Kalau awak pulang balik, awak ada 3. Dia dapat 9. Macam yang ni, dia tak pulang balik. Okey. Yang seterusnya, kita cerita pasal bersandar dan tak bersandar. Kalau tidak dipulangkan, bermaksud dia bersandar. Kalau dia dipulangkan, dia tidak bersandar. Dan seterusnya, yang ini yang bincang tadi. Okey, nanti cikgu akan hantar video ni dekat YouTube. Harap awak subscribe dengan like lah. Kalau ada 15 orang ni, saya nak 15 orang ni mesti ada 15 like. Harap-harap awak boleh tolong subscribe dan sebagainya. Okey. Sampai sini dulu. Saya doakan awak semua sihat. Dan kita pun sihat, insya-Allah dapat kita jumpa dekat sekolah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.